Bangun, bangun, bangun harimau bangun. Uish, kita bukan cerita pasal harimau tapi ada kena-kena dengan harimau sebab kita cerita pasal haiwan pada malam ini. Pencinta haiwan eksotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terus menyaksikan Bual Konti menerusi saluran berita RTM My Freeview 123 ataupun boleh cari kami di Facebook, YouTube ataupun Instagram. Boleh tengok kat skrin tu. Kita dah paparkan. Follow, subscribe, komen pun boleh. Dekat situ. Okey. Pada malam ini kita akan bersama dengan penjinak ular ada, pencinta ular ada, pencinta haiwan eksotik, owner taman buaya, tetamu yang bukan calang-calang. Ini tuan buaya ni. Sabar je lah kan. Tuan kepada tuan katanya. Okey, bersama dengan saya di talian Skype sekarang ni Encik Ahmad Syarifuddin Muhammad, pengurus besar Taman Buaya Melaka. Selamat malam Encik Arif. Ya, selamat malam. Apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebab kita menjemput. cerita mengenai lawatan maya ketika PKP ni untuk Taman Buaya Melaka. Bagaimana sebenarnya konsep yang diketengahkan oleh pihak Taman Buaya Melaka, Encik Arif? Okey, sebenarnya lawatan maya ni dia sama macam lawatan fizikal biasa lah, lawatan realiti biasa. Sebabnya antara dia punya agenda dia, tentatif yang akan penonton saksikan dalam lawatan maya ni, mereka akan dibawa ke kurungan-kurungan haiwan, akan ditunjukkan setiap haiwan yang ada dekat dalam taman buaya ni lah. So macam mana dia orang datang bila secara fizikal, dia akan melihat perkara yang sama di dalam lawatan maya ni. Cuma konsep ni berbeza lah, menggunakan online dan mereka duduk dekat rumah, tak perlu berpanas, tak perlu berhujan. Hanya duduk santai dan at the same time dia boleh dapat informasi-informasi berkenaan dengan haiwan yang ada dalam taman buaya. So itulah konsep dan juga keunikan konsep lawatan maya ni sebenarnya. Kalau kita datang secara fizikal ni, biasanya dia orang akan perlu baca sendiri maklumat ataupun saya yang ada, ataupun mungkin menunggu sesi-sesi yang tertentu untuk mereka mendengar penerangan tentang haiwan. Tapi dalam lawatan maya ni, sekali jalan tu, sekali tu dia akan dapat sekali dia punya maklumat, info oleh kita punya kaki tangan lah. Tapi bagaimana sebenarnya sebabnya sebelum PKP kita boleh datang fizikal, tercetusnya idea nak buat lawatan maya ketika PKP ni. Macam mana tu? Okey, kita semua tahu masa PKP ni orang tak boleh nak keluar. Dan pelancongan utamanya tak dibenarkan untuk dibuka pada pengunjung. Tak dibenarkan untuk dibuka pada pelancong. Jadi pelancong tak boleh datang, pelancong tak boleh nak tengok produk, dia tak boleh nak experience kita punya aktiviti. Jadi kita tak boleh duduk berdiam diri. Sebab benda ni kalau dibiarkan berterusan, lama kelamaan kemungkinan besar industri ni boleh collapse, boleh jatuh. Jadi kita kena fikirkan sesuatu. Jadi itu yang Taman Buaya Rekreasi Melaka kita ambil inisiatif. Macam mana masyarakat dekat luar sana yang sepatutnya sekarang ni dia boleh melancong tengok produk Taman Buaya, tapi dia tak boleh tengok. Jadi kita nak sampaikan produk ni pada dia orang. Itu yang kita tercetusnya dengan idea yang pertama, kita buat live session lah. Kita gunakan kita punya platform media sosial seperti Instagram, Facebook. Kita lebih pada Facebook lah. Bila Facebook tu kita buat live session. Live session kita buat tunjukkan produk kita tunjukkan apa aktiviti pekerja. Kita tunjukkan macam mana cara buaya ni makan. Jadi bila kita buat live session tu, mendapat sambutan yang menggalakkan daripada kalangan penonton. So daripada situlah yang kita mula mendapat permintaan. Kita try and error lah. Kalau anda kata benda ni dapat sambutan, Alhamdulillah, bonus. Okay, jadi bila kita launch pada 12 Jun hari tu, Alhamdulillah, pada mulanya dapat sambutan dalam kalangan keluarga. Sebab kita punya target sebenarnya, kita target sekolah-sekolah ni. Sebab kita punya customer kita kebanyakannya grup-grup sekolah, grup-grup NGO, kelab dan sebagainya. Jadi kita target grup-grup kumpulan ni untuk join lawatan tu. Tambahan pula masa sekarang ni sekolah pun guna PDPR.
Jadi mungkin sekolah dia nak slotkan sesi maybe untuk sains dan sebagainya, dia akan selitkan untuk taman buaya. Jadi student-student ni tak adalah bosan belajar dalam buku teks je, dia akan ada satu pembelajaran di luar kelas lah kononnya. Dan ada juga yang menyokong sebab ada yang berpandangan ini adalah salah satu kaedah masyarakat boleh menyumbang juga kepada industri yang menjalankan operasi pemeliharaan hidupan liar haiwan. Macam kita lah, kita ni buka pada pengunjung ataupun tak buka pada pengunjung, kos operasi kebajikan haiwan tetap berjalan seperti biasa. Jadi kena ada dana untuk teruskan pengoperasian penjagaan kebajikan haiwan dekat sini lah. Macam mana bunyi buaya? Dekat taman buaya tu. Lepas tu bagaimana penjagaan buaya ketika PKP ni? Yalah, kita tahu terkesan dengan keadaan PKP ni. Jadi bagaimana pemeliharaan, penjagaan, pemakanan, bagaimana cara? Okay, saya tertarik dengan soalan yang tadi tu lah, macam mana bunyi buaya. Sebab ni antara soalan-soalan yang orang kerap tanya pada kita lah. Kan, sebab dia biasa dengar bunyi harimau. Pergi zoo bunyi harimau mengaum. Kalau kucing kita jumpa dia mengiau. Jadi kalau burung pun ada bunyi dia, cip cip cip. Jadi buaya orang tak pernah dengar bunyi dia. Jadi saya boleh kongsikan lah, senang aja. Macam mana tu? Macam nak kenal, nak tahu macam ni je. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi iyalah, gurau-gurau. Jadi sebenarnya buaya dia boleh menghasilkan juga bunyi melalui getaran pada dia punya bahagian mulut dia tu. Dekat bahagian mulut dia tu dia boleh buat getaran lah dan menghasilkan bunyi. Okey, jadi berbalik pada penjagaan tadi, penjagaan buaya semasa PKP ni. Macam saya kata tadi, sama ada taman ini dibuka pada pengunjung ataupun tidak, kebajikan haiwan dekat sini akan terus berjalan seperti biasa. Pekerja untuk sektor hidupan liar ni dibenarkan untuk datang ke kerja dan mereka menjalankan operasi seperti biasalah. Haiwan-haiwan dekat sini perlu dijaga pemantauan kesihatan, perlu dijaga dia punya pemakanan, kebersihan dan sebagainya. Tak boleh diabaikan. Dekat sana ada berapa ekor buaya? Kita ada 100 ekor buaya. 100 ekor? Antaranya jenis-jenis buaya? Okey, dia 100 ekor kita ada 4 spesies lah. Spesies tembaga, spesies siam, spesies jejulung dan spesies kaiman. Jadi 3 daripadanya adalah spesies tempatan yang mana ada dekat dalam Malaysia dan 1 adalah daripada luar negara yang buaya kaiman. Kalau rasa kita nak membantu untuk memastikan habitat-habitat buaya ni terus hidup, terus taman buaya pun terus hidup. Jadi pastikan kita sama-sama membantu dalam promosi lawatan maya PKP Taman Buaya Melaka ni. Okey, Cik Arif, bagaimana nak join promosi ni? Bagaimana nak beli tiket? Bila promosi ni berakhir, Cik Arif? Okey, buat masa ni program ni kita masih teruskan dan mudah saja untuk membuat tempahan. Bagi mereka yang berminat boleh pergi ke Facebook Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Di situ kami ada lampirkan borang ataupun pautan untuk pergi borang tempahan. Jadi anda hanya perlu mengisi sahaja maklumat yang diperlukan. Di antaranya adalah nombor telefon, tarikh lawatan dan sebagainya. Dan kemudian bila dah isi borang tersebut, kita akan ambil masa 7 ke 10 hari untuk proses penetapan slot dan juga tarikh. Sebab kita memang bergantung kepada kekosongan yang ada. Slot berapa ringgit? Okey, satu orang RM7. Dewasa dengan kanak-kanak kadar dia sama. Dan kita punya slot ni akan dibuat pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan satu hari tu ada 2 sesi lah. Ada sesi 11 pagi dan juga 2.30 petang. Baik, sama-sama kita support promosi lawatan maya PKP Taman Buaya Melaka. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad Sharifuddin Mohamad, Pengurus Besar Taman Buaya Melaka. Bukan salah satu spesies buaya, okey? Bukan. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat kembali selepas ini.